السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahlul kitab melainkan ia akan beriman kepada Nabi Isa sebelum matinya. Dan pada hari kiamat kelak Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Maka disebabkan kezaliman yang amat besar dari perbuatan orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang pernah dihalalkan bagi mereka. Dan disebabkan mereka banyak menghalang manusia dari jalan Allah, dan juga disebabkan mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang melakukannya, dan disebabkan mereka memakan harta orang dengan jalan yang salah, tipu, judi dan sebagainya. Dan ingatlah kami telah menyediakan bagi orang kafir di antara mereka azab siksa yang tidak terperi sakitnya.และไม่มีชาวคัมภีร์คนใดนอกจากเขาจะต้องศรัทธาอย่างแน่นอนต่อท่านนบีอีสาก่อนที่เขาจะตายและวันกิยามะฮ์นั้นเขาอีสาจะเป็นพยานยืนยันแก่พวกเขาเหล่านั้นแล้วก็เนื่องด้วยความอาธรรมจากบรรดาผู้ที่เป็นยิวเราจึงได้ให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขาซึ่งบรรดาสิ่งที่ดีๆที่ได้ถูกอนุมัติแก่พวกเขามาแล้วและเนื่องด้วยการที่พวกเขาขัดขวางทางของอัลเลาะห์อย่างมากมายด้วยและเนื่องด้วยการที่พวกเขาเอาดอกเบี้ยทั้งที่พวกเขาถูกห้ามในเรื่องนั้นและเนื่องด้วยการที่พวกเขากินทรัพย์ของผู้คนโดยมิชอบธรรมและเราได้เตรียมการลงโทษอันเจ็บแสบไว้แล้วสำหรับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillah bi ni'matihi ma tatimmu shalihat. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله والشكر لله الحمد لله. Tiga keratan ayat dalam suratul Nisa, juzuk yang ke-6 ayat 159 dan 160 dan juga 161 dapat kita membaca dan mendengar serta tadabbur. Pada pagi yang berbahagia, Jumaah selaku Sayyidul Ayyam, dan setiap pagi alhamdulillah kita bersama dengan Allah. Allahus Sami'ul Basir. Allah adalah amat mendengar lagi amat melihat apa dengan bacaan kita, pengajian kita melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membalas ganjaran pahala yang begitu besar, yang begitu banyak sekalian kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita masih lagi bersama dengan kisah Nabi Isa alaihi salam, seorang nabi yang dituduh oleh orang Yahudi, seorang nabi yang dilantik oleh Allah menjadi seorang rasul semulia-mulia manusia, akan tetapi dituduh oleh orang Yahudi. Mereka mengatakan Isa adalah anak zina, manakala Maryam adalah penzina. Wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima, dan mereka juga mengatakan kamilah yang membunuh Isa bin Maryam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala nafi, tolak akan perkataan mereka itu dengan kata wa ma qataluh, sedangkan mereka tidak bunuh kali, dan wa ma salabuh, dan juga mereka tidak malang kali atau palang sebagai salib padahal. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi diserupai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hak pembunuhan katanya Nabi Isa kena dibunuh tu, mereka itu adalah perselisihan sama mereka. Oh Yahudi kata dia tu bunuh Isa, orang Kristian pun dengar kata dia Isa adalah kena dibunuh. Semua tu adalah perselisihan mereka dari keadaan syak, ragu-ragu, tidak benar kali. Dan semua tu ilmu tentang pembunuhan pembunuhan Isa itu adalah mereka tidak ittiba' azan. Azan syak saja, ragu-ragu saja ya, tidak cerak dak 100% kata mereka tu bunuh sungguh. Tetapi bunuh tu bunuhlah, akan tetapi bukan Isa orang lain. Nasabah pula boya bunuh dah orang itu, Isa yang dia tak ada. Situlah pak teliru pak dia tu. Bunuh dah. Sebab itulah dia kata kami bunuh Isa. Tapi bunuh sungguh tu bukan Isa. Sambil tu Isa tak ada pula dah. Di situlah tepat keliru mereka itu, duk ragu-ragu. Setengah mereka tu kata bunuh sungguh, dan setengah mereka itu kata tak bunuh, untuk syak dalam keadaan syak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yunyan benar tajing sungguh perasaan mereka tentang Musa tu, ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'azan. Mereka dah suka-suka itu ya, tak ada cerak kali. Lalu itulah Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Isa alaihi salam ilaihi, kepadanya, iaitu ke atas langit lah. Nabi Isa alaihi salam ni ada satu hadis yang diriwayat oleh Ibnu Abbas dalam kitab Ibnu Katsir, katanya petang hari Asar malam Jumaat dah, iaitu lepas waktu Asar malam Jumaat,
Pagi satu itulah puak Yahudi mari likung untuk nak bunuh Nabi Isa alaihi salam. Berlaku ni, kisah ni 900 tahun sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi puak dia mari likung Yahudi ni lagu tu lah, mana-mana sekalipun kalau nak kat pun perayuk dia gapo, orang lain jenis pasal nampak nak lebih daripada dia, maka dia nak makuh kalau dah, walaupun Nabi Rasul sekalipun, maka dia main ikut untuk nak membunuh. Isa AS sudah pun tahu kata dia akan dibunuh oleh orang Yahudi. Lalu itulah dia musyarak kecek kira dengan orang pengikut dia tu, Al-Hawariyun. Sawuk orang panggil. Sawuk ni orang jenis pasal duduk sekali dengan dia lah, orang turut dia tu lah. Kalau Nabi kita sahabat lah, sahabat-sahabat dia jugalah, lebih kurang 12 orang pengikut dia tu, sawuk dia tu. Katanya Isa alaihi salam, sesiapa tak dalam kalangan kamu mari duduk tepatku, dah mari duduk tepat dia, mari ganti Nabi Isa alaihi salam, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan buat rupa supa orang seperti dengan Nabi Isa, dan orang ini akan dibunuh oleh orang Yahudi, dan insya-Allah taala orang ini kena dibunuh oleh Yahudi dan dia akan bersama dengan aku dalam syurga Isa di akhirat, kata Nabi Isa. Siapa katik dalam kalangan fakmun belah orang sanggup untuk nak bela diri gatiku dan kena dibunuh oleh Yahudi, cerak-cerak dah mun kena bunuh oleh Yahudi dan akan bersama dengan aku di akhirat dalam syurga, kata Isa alaihi salam. Yang nawi fok itu ngaji tafsir ni jauh rak lagu tu. Mai gati saya yang nak bunuh. Itu cubaan Allah, ibtila orang Yahudi, orang dulu yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari duk gati Isa alaihi salam, dan orang itu Tuhan akan buat merupai menjadi muka seperti dengan Isa. Mari gati dia kena dibunuh oleh orang Yahudi, dan Isa orang itu akan bersama dengan aku di akhirat dalam syurga, kata Nabi Isa. Subhanallah, sepuang kisah Ali dah. Cerak Ali kena bunuh oleh orang musyrikin Mekah, tapi Ali sanggup nak tidur tepat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang ni pun sanggup untuk nak ganti Nabi Isa supaya dibunuh oleh Yahudi demi untuk nak duduk syurga bersama dengan Nabi Isa alaihi salam. Allah ujian berat sungguh. Cuba tengok para nabi-nabi, asyaddu nas ibtila'an indallah. Allah berat-berat sungguh. La ilaha illallah. Maka waktu asar, petang asar, waktu malam sebelum subuh satu tu likung bunuh. Igat seorang tu maka dia solat palang 4 dahak. Subhanallah, bunuh. Apabila bunuh dah, di situlah pecah Al-Hawariyun, orang pengikut Isa tu. Dia kata Tuhan kita naik ke langit. Tuhan kita naik ke langit. Satu pegenge yang hodok katanya Yaqubiyah lah ni, Nasrani jenis pasal Yaqubiyah, Kristian jenis panggil apa, kalau kita mazhab dah Yaqubiyah, kok katanya Tuhan kita naik ke langit. Isa yang kata Tuhan kita naik langit. Dan yang kedua kata anak Tuhan naik ke langit, Isa. Dan satu kumpulan lagi tu katanya Isa adalah Nabi Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala angkat naik ke langit. Kumpulan yang tiga ni lah kumpulan betul kena. Kumpulan al-Islam, orang Muslim Islam lah. Ada pun 2 kumpulan lagi tu kata Allah kita naik ke langit, dan satu kumpulan lagi anak Allah kita Isa tu naik ke langit. Jadi sikit saja dari kalangan kumpulan yang mengatakan Isa adalah hamba Allah, Rasulullah, Tuhan akan naik ke langit. Pecah tu 3 situ buat dia.
Apabila pecah tebik tiga dah tu, memanglah fuak kata Islam, hak jadi pasal akidah Islam kata Isa adalah hamba Allah Rasulullah Tuhan akal langit itu dihantar dibunuh oleh dua kumpulan yang ramai tadi itu yang mengatakan Tuhan kita nak langit dan juga anak Tuhan akak anak Tuhan akak nak ke langit. Pakat hantar bunuh kumpulan hak Islam kata tadi itu. Kena bunuh habis. Apabila bunuh habis itu tak ada lah pegangnya akidah. Masa tu ketika tu ia mengatakan bahawa Isa adalah hamba Allah dan pesuruh Allah. Tak ada. Niat habis. Pakat duk kata Isa Tuhan, pakat duk kata Isa adalah anak Tuhan, kak naik ke langit. Auzubillahi min zalik. Dengan siapa mari masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam celah-celah tu lebih kurang 900 tahun. Situlah barrafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ilaihi kepadanya, iaitu ke atas langit. Jadi akidah ya hak betul, ya hak benar, ya hak sungguh kita kena percaya mengikut hak Tuhan kata dalam Quran inilah. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Musa, yang mana Nabi Musa dia adalah seorang hamba Allah, adalah pesuruh Allah. Bukan kata Tuhan dak dan juga anak Tuhan seperti mana mereka duk dakwa. Jadi akidah tu sudah habis. Mari celak, mari cerak bila, mari jelas bila? Jelas ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni lah. Dan hang siapa ke hari ni masih lagi ada dan terkena dipanggil at-taslis, tiga Tuhan orang Yahudi, orang Kristian. At-taslis dipanggil three gods. Bahasa Inggeris panggil three gods. Tiga Tuhan. Tuhan Isa adalah Tuhan, Isa adalah anak Tuhan. Sehingga kata Maryam tu adalah isteri Tuhan. Masuk dalam three god. Taslis, mempertuhankan tiga Tuhan. Nauzubillah. Semua itu adalah akidah batil, salah belaka. Ya betulnya itulah. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Itu sikit sebanyak tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Dan pegangan kita juga satu hari Isa alaihissalam akan turun dari langit ke alam bumi ini. Dan Isa turun daripada langit ke alam bumi ini adalah satu tanda daripada tanda alamat kiamat kubra. Daripada 10 alamat kiamat kubra, salah satu daripadanya Isa alaihi salam turun dari langit mari ke alam dunia. Masa tu ketika tu Isa bukan nabi dah. Kita nak pergi situ. Isa bukan nabi dah. Dia adalah muslim, seorang Islam seperti kita. Sebab Nabi sudah pun habis dah. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Tak ada dah Nabi selepas pada Nabi kita. Jadi Isa turun pada masa tu, yang nama Isa seorang Islam yang bukan Nabi tak. Tapi ia hanya duk dakwah, duk menyebarkan agama syariat hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Turun di mana? Turun di Syam. Di Suria, negeri duduk perang di hari itu. Dan akan turun di situlah. Dan Nabi Musa turun mai ke alam dunia ni guna masa 40 tahun. Allah, okey sikit 40 tahun. Guna masa 40 tahun dia dakwah Islam, sebar Islam mengikut syariat Nabi kita. Dengan siapa orang ahlul kitab khususnya Kristian, mereka akan beriman bersama dengan Nabi Isa alaihi salam. Tetapi Yahudi sikit dari kalangan dia ketika itulah setengah katanya ahli tafsir kata api-api nak mati, nyawa duk tekak, duk nazak dah tu, maka sangat nak beriman. Tetapi iman dia telah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Kristian semua mereka akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam mengikut syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa inna min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih.
Itulah di antara tanda atau ayat yang Isa alaihi salam masa tu ketika tu dia dakwah Islam dah, tidak ada seorang pun dari kalangan ahli kitab malaikat ia akan beriman kepada Nabi Musa sebelum matinya. Masuk Islam habis Kristian masa tu ketika tu. Kan masuk Islam habis. Tu Nabi Isa alaihi salam. Wa inna min ahli kitab, dan tidak ada seorang pun hok tak beriman lah. Beriman belaka. Dari kalangan ahli kitab illa kecuali la yu'minan nabihi qabla mautih. Malaikat mereka akan beriman kepada Nabi Musa sebelum matinya. Sebelum Musa mati tu, Isa mati tu, pakak beriman pada dia belaka fa ahli kitab, khususnya Kristian. Maka di jenazah semaya akhir Isa tu oleh orang Islam masa tu ketika tu semaya mayat dia. Allahu akbar. Guna masa 40 tahun. Adapun Imam Mahdi ni 8 tahun. Itu tanda alamat kiamat belaka tu. 10 tanda alamat kiamat. Kalau kita cam belaka dah dah 10 tanda tadi tu. Kena reti, kena pandai tu. Mula-mula sekali tu Nabi turunnya Imam Mahdi guna masa 8 tahun. 8 tahun. Muatah mengikut Islam habis. Tepak hok zalim, tepak hok jahat, gapo semua tu jadi subuh seaman habis. Jangan sampai singgung harta binatang yang buah yang hok baikkan gapo semua jadi baik belaka sebab keadilan yang mengatah oleh Imam Mahdi dalam masa 8 tahun. Kalau naik kok semai dunia jadi amai habis. Bukan sekadar negeri saja dak. Allahu akbar. Tanime kayu-kayu gapo di sumbu habis. Kok tepak tak buah ya di buah, bumi hok kering kota di subuh. Sebab apa? Sebab keadilan pemerintah. Maka Tuhan awak turun barakatan minas sama'i wal ard. Tubilah berkat daripada langit dan juga bumi. Sebab pemimpin adilun. Dan banyaklah sebab pada tu Dajjal tu dah Isa pula pasal 10 tanda alam absar tu. Jadi beriman belaka sebelum Nabi Isa tu mati. Apabila mati dah, maka disemaya jenazah dia oleh orang Islam masa tu ketika tu. Dan wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat kelak Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Di akhirat Isa, di akhirat nanti, maka Nabi Isa inilah akan menjadi payan, penyaksi kepada orang yang beriman setelah dia dakwah guna masa 40 tahun tu untuk menjadi ahli syurga bersama dengan dia di akhirat, di dalam syurga nanti. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat kelak Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Itulah kita orang ahli sunnah wal jamaah, akidah yang betul, akidah yang benar. Kita hanya beriman mengatakan iaitu Nabi Isa masih lagi hidup, tidak mati, tidak dibunuh oleh orang Yahudi, dan tidak pergi seperti mana orang Kristian yang mengatakan Isa adalah anak Allah dan juga Allah. Kita Isa adalah hamba Allah, pesuruh Allah, dan Allah SWT angkat Nabi Musa ke langit. Dan satu hari, salah satu pada tanda alamat kiamat kubra, Nabi Isa akan turun dari langit ke alam dunia untuk dakwah sebar agama Islam mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu masa tu Isa adalah menjadi seorang Islam yang biasa sepertinya kita itulah. Itulah saja pada pagi ini dapat kita mendengar tahu sikit sebanyak tentang kisah atau sejarah sebelum Nabi kita, iaitu lebih kurang masa 900 tahun. Itulah saja apa betul daripada Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ta'ala hari Sabtu ni kita nak berjalan bagi zakat. Zakat lewat sikit tahun ni sebab kita keluar zakat lewat. Jadi zakat semua tahun ni boleh
45,225 ku tak silap. Dan itulah insya-Allah taala kami sama dengan ahli jawatan kawan masjid akan berjalan ke rumah. Tak ada panggil masjid dah. Kami nak jalan ke rumah mulai daripada pukul 9 kalau 8.30 lebih lah insya-Allah taala. Itu saja. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Lima kali 54